Assalamualaikum murid-murid, kembali dalam bab seterusnya iaitu bab 2 ekosistem. Okey, dalam subtopik 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem. So apa itu ekosistem? Kalau awak tengok maksud ekosistem sebenarnya mudah saja. Adalah satu interaksi atau hubung kait antara benda hidup dan benda bukan hidup dalam alam semula jadi. Apa contoh benda bukan hidup dalam alam semula jadi ni? Contohnya dalam gambaran ni awak boleh tengok contohnya cahaya matahari, air, tanah, udara, semua ini bukan hidup, tetapi benda-benda ini sangat diperlukan oleh benda hidup, contohnya ikan, tumbuh-tumbuhan, manusia dalam kawasan alam semula jadi ni. Jadi kedua-dua benda hidup dan benda bukan hidup ni dia saling berhubung kait dan saling memerlukan. Itu kita panggil maksud bagi ekosistem. Seterusnya, dalam topik ekosistem ini, kita akan belajar apa itu pengeluar, apa itu pengguna. Okey, jadi pertama sekali cikgu nak awak tahu maksud pengeluar itu apa. Pengeluar ini adalah tumbuhan yang membina makanannya ataupun tenaganya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan ini dia mendapat tenaga daripada cahaya matahari yang diproses dalam proses fotosintesis itu menjadi tenaga. Okey, jadi itu kita panggil pengeluar. Pengeluar adalah tumbuhan yang buat makanan dia sendiri. Okey, kemudian tumbuhan pengguna prima. Prima ni maksudnya pengguna yang pertama. So apa dia pengguna pertama ini? Biasanya adalah herbivore. Herbivore maksudnya haiwan yang makan tumbuhan saja. Jadi haiwan yang makan tumbuhan pengeluar tadi. Okey, contohnya adalah belalang dalam gambar ni belalang. Kemudian pengguna sekunder. Sekunder maksudnya second kedua. Jadi apa dia buat? Dia akan makan pengguna pertama iaitu belalang tadi. Okey, kemudian contohnya ni tikus lah. Dia adalah omnivore. Omnivore ni dia boleh makan tumbuhan, dia boleh makan daging juga. Okey, jadi dua-duanya adalah omnivore. Okey, pengguna tertier. Tertier ni ketiga, iaitu biasanya adalah carnivore. Dia akan makan tikus ni tadi ataupun dia akan makan pengguna sekunder. Okey, jadi kita panggil dia biasanya adalah carnivore. Contoh lain helang. Okey, contohnya lagi harimau. Okey. Kemudian dalam topik ekosistem ni juga, dalam ekosistem kita selain ada pengguna dan pengeluar tadi, ada juga pengurai. Apa itu pengurai? Okey, setiap benda hidup dia akan mati. Tumbuhan, pokok-pokok akan mati. Okey, haiwan pun akan mati. Jadi macam mana proses dia mereput? Mereput itu adalah satu proses untuk jadikan bangkai tadi kepada yang lebih ringkas. Okay? Contohnya ni, tikus ni kalau awak tengok, tikus ini asalnya dia mati dalam sehari, rupa dia masih elok lagi. Tapi setelah beberapa hari awak tengok dia berubah dan akhirnya dia hilang daging-daging dia, bulu-bulu dia semua hilang. Ke mana? Dia mereput. Okay, jadi apa ejen pereputan tu? Apa yang menyebabkan dia reput tu? Contohnya adalah bakteria. Okay, semut, cacing, anai-anai, itu semua dia akan menguraikan. Okay, jadi contoh lain tumbuhan, ini contoh cendawan ni. Cendawan liar biasanya dia akan tumbuh di dahan-dahan pokok yang telah mati. Okay, jadi pokok-pokok yang telah mati ni, dia tumbang, okay, dia akan lama-kelamaan dia mereput. Okay, jadi pereputan secara perlahan ni diproses oleh cendawan, kulat ni lah sejenis cendawan ataupun bakteria. Dan juga contoh tadi anai-anai, semut, okay, itu semua yang memakan tumbuhan yang mati ni. Okay, seterusnya tumbuhan yang mati ni dia akan menjadi nutrien dalam tanah yang akan digunakan oleh tumbuhan hijau. Okay, ini contoh piramid ekosistem. Okay, piramid ekosistem ni, kalau awak tengok yang paling bawah ni jumlah yang paling banyak dalam alam. Contohnya tumbuhan lah. Kalau awak tengok dekat alam semula jadi ni, yang paling banyak adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni adalah pengeluar yang membina makanan dia sendiri dan tenaga dia akan dipaskan. Dia akan dihantar sebab dimakan oleh belalang tadi. Belalang tu mendapat tenaga daripada
tumbuhan. Dia menggunakan tumbuhan untuk dapat tenaga. Okay, jumlah belalang juga banyak. Kemudian belalang dimakan oleh burung ni. Okay, belalang ni dimakan oleh burung. Burung ni pula jumlahnya kurang sedikit daripada belalang. Dan belalang tumbuhan burung ni dimakan oleh burung yang lebih besar, burung karnivor, iaitu burung helang. Okay, jadi jumlah yang paling sedikit adalah pengguna tetia ataupun karnivor ni. Dalam alam kita tak banyak pengguna tetia. Okay. Baik, jadi seterusnya adalah aliran tenaga. So, sumber utama tenaga dalam ekosistem kita adalah daripada matahari. Matahari ni dia membekalkan cahaya dan haba yang akan digunakan oleh tumbuhan ini. Okay, so daripada matahari, pas tenaga kepada tumbuhan. Kemudian, semasa proses penghantaran tenaga, okay, melalui pemakanan kepada tikus dan belalang, ada tenaga yang terbebas ke persekitaran sebagai tenaga haba. Jadi sebenarnya daripada tenaga yang banyak, tenaga matahari, diguna sedikit oleh tumbuhan, kan? Kemudian diguna seterusnya oleh pengguna prima, dan pengguna prima akan dimakan oleh seterusnya oleh pengguna sekunder dan tertia. Okay, jadi semasa proses peralihan ni, ada tenaga yang terlepas ke udara sebagai haba. Okay. Seterusnya adalah kita nak belajar tentang rantai makanan. Ini awak dah belajar semasa sekolah rendah. Mudah sahaja. Apa itu rantai makanan? Biasanya kalau awak tengok gambaran rantai makanan, dia mesti ada gambar haiwan dan tumbuhan. Kemudian gambar ini mestilah dihubungkan oleh anak panah. Kalau tak ada anak panah, kita tak panggil dia rantai makanan. Maksud anak panah ini adalah dimakan oleh. Okay, jadi apa itu rantai makanan? Satu aliran tenaga dalam bentuk makanan yang disalurkan daripada tumbuhan kepada haiwan. Jadi ini pengeluar tumbuhan. Dimakan oleh pengguna prima, dimakan oleh pengguna sekunder, dan seterusnya dimakan oleh pengguna tertia. Jadi satu aliran saja. Okay, kita panggil rantai makanan, satu aliran. Okay, seterusnya kita nak tengok. Ini contoh ni lah. Contoh yang berlaku di alam kita. Tumbuhan dimakan belalang. Belalang pula dimakan oleh burung. Burung tadi dimakan pula oleh ular. Okay, jadi ini satu rantai makanan. Okay, seterusnya adalah siratan makanan. Apa beza dengan rantai makanan? Siratan makanan, dia ada lebih daripada satu rantai makanan yang saling berhubungan. Lebih daripada satu. Okay, contoh dekat bawah ni, kita mula daripada bawah. Bawah ni adalah pengeluar. Okay, pengeluar ni ada padi, ada juga daun hijau lah. Okay, jadi tumbuhan ini kedua-duanya dimakan. Okay, kita pergi satu aliran yang pertama, iaitu dimakan oleh beluncas, burung dan helang. Kemudian aliran kedua dimakan oleh belalang, katak dan helang. Okay, padi pula dimakan oleh tikus, ular dan helang. Cuba awak tengok ada berapa rantai makanan di sini. Ada berapa? Cuba teka. Okay, kita tengok satu, cikgu bulatkan. Okay, cuba tengok satu aliran, tak nampak pula. Okay, cikgu padam balik. Satu aliran. Okay, satu aliran ni rantai makanan sampai ke helang, satu. Kemudian aliran kedua, dua rantai makanan. Okay, kemudian aliran ketiga. Adakah tiga? Belum lagi. Ada satu lagi, iaitu kalau awak tengok ni aliran ke tepi ni. Okay, katak dimakan oleh ular dan dimakan oleh helang. Jadi jumlah di sini kita ada 4 rantai makanan. Okay, ini perbandingannya lah. Biasanya rantai makanan hanya satu hala sahaja. Okay, manakala siratan makanan ada lebih daripada satu. Okay, ada lebih daripada satu. Ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, itu perbezaan antara rantai dan siratan makanan. Okay, itu saja. Terima kasih.